Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, sekali lagi IMR TV membawakan tontonan perempuan satu rancangan khas yang dinamakan sebagai Aura 13 bersempena dengan pemilihan UMNO tahun 2013. Pada pagi ini yang mulia ini kita menemukan salah seorang daripada calon-calon daripada hampir 30,000 orang yang menjadi calon dalam berbagai-bagai fasa pemilihan ini. Kita pagi ini menampilkan salah seorang daripadanya, iaitu Saudara Irwan Ambak yang akan bertanding merebut jawatan Ketua Pemuda Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Jadi satu jawatan sayap yang sangat penting selain daripada naib presiden. Jawatan ini juga dianggap sebagai salah satu daripada naib presiden, iaitu jawatan Ketua Pemuda, Ketua Wanita dan Ketua Puteri. Dan Saudara Irwan Ambak, kita ucapkan selamat datang di studio kita. Terima kasih kerana datang ke sini. Terima kasih. Okey. Saya tak mau borak panjang-panjang di permulaan ini. Saya nak terus mengemukakan soalan-soalan kepada Saudara Irwan. Pertama sekali, Irwan berumur 37 tahun. Irwan telah bergerak dalam UMNO selama 8 tahun. Betulkan saya kalau silap fakta-fakta ini. Irwan seorang profesional, pernah menjadi wazir kepada World Islamic Mint, Mint. Kemudian tu Irwan juga bergiat sebagai Ketua Cawangan Bukit Setiawangsa. Ketua Pemuda Cawangan Bukit Setiawangsa. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini walaupun dilihat Irwan memegang duduk di tampuk yang bawah dari segi hierarki kepada pergerakan pemuda UMNO ini, tetapi mempunyai kekuatan, mempunyai kehebatan, mempunyai daya juang yang sangat tinggi hingga sanggup mencabar bukan jawatan naib, bukan jawatan kuasa pemuda, tetapi mencabar orang nombor satu dalam hierarki pemuda UMNO Malaysia. Boleh sebutkan kepada para penonton tentang kenapa Irwan mengambil langkah yang sedemikian? Terima kasih, Datuk. Sebenarnya titik tolak sebab saya membuat keputusan untuk bertanding sebagai Ketua Pemuda adalah kerana saya mempunyai satu agenda nasional yang saya ingin membawa untuk membawa pemuda ke hadapan dengan visi dan misi yang saya boleh huraikan. Okey. Saya tertarik dengan perkataan membawa ke hadapan, nak terlibat secara langsung dalam agenda nasional. Ini bagus ni. Irwan, orang muda, 37 tahun, Ketua Cawangan, nak membawa pemuda UMNO Malaysia ke satu tahap, maknanya gerakannya adalah gerakan nasional. Nak mengubah apa yang patut diubah kepada satu perubahan yang baik untuk pemuda, yang baik untuk UMNO dan pastinya baik untuk 28 juta rakyat di Malaysia ini. Okey, soalan saya ialah, adakah Irwan menganggap bahawa pimpinan yang ada sekarang ni, siapa-siapa ni saya tak mahu sebutlah, tidak mainkan peranan itu, yang memerlukan Irwan memainkan peranan itu? Itu sebabnya saya menawarkan diri untuk bertanding, kerana pada khidmat saya tidak nampak mana-mana kepimpinan membawa agenda yang saya ingin membawa. Oleh itu saya perlu sebagai satu tanggungjawab saya sebagai seorang Islam untuk membawa agenda ini ke hadapan. Okey, bagus. Saya suka jawapan tu. Jawapan tu pendek-pendek dan tepat jawapan tu. Tapi saya nak panjangkan lagi yang itu. Yang nak dibawa ni, agenda nasional yang nak dibawa tu, kalau boleh, bagi saya satu dua agenda nasional yang nak dibawa itu, kalau ditakdirkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tup 12 hari bulan, malam itu diumumkan Irwan adalah pemenang kepada jawatan Ketua Pemuda Malaysia. Berlatar belakangkan bidang saya di dalam sektor kewangan. Agenda yang saya ingin membawa adalah satu pembaikan kepada sistem kewangan di Malaysia. Dan saya coin agenda ini sebagai monetary transformation. Konsepnya mudah saja. Kalau kita lihat dalam konteks sedunia, kita menghadapi satu masalah dari segi sistem kewangan.
Jadi apakah kepimpinan Malaysia sedang melakukan untuk memastikan masa hadapan amnya bagi rakyat Malaysia, tapi khasnya bagi pemuda Malaysia, supaya our future financial security terjamin. Maka saya tidak nampak apa-apa langkah yang telah diambil, maka dengan sebab itulah saya ke hadapan untuk membawa agenda tersebut. Okey, agenda itu nak buat satu reformasi atau transformasi kepada financial monetary system, fiscal monetary system itu saya rasa agenda betul-betul agenda nasional yang biasanya dalam kepala perancang-perancang negara, dalam kepala menteri-menteri yang diamanahkan untuk merancang, dalam kepala timbalan Perdana Menteri, dalam kepala Perdana Menteri sendiri, dalam kepala kalau tidak silap saya ialah advisor kepada menteri dan sebagainya. Tiba-tiba Irwan nak bawa agenda itu dengan Irwan yang umur 37 tahun dengan pengalaman yang dengan pengalaman yang sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang yang dah ada establish itu. Irwan mampu nak bawa agenda itu? Pada pandangan saya, if we don't start anywhere, it will go nowhere. Jadi I am making the starting move lah kiranya. Sebab itu apabila saya menawarkan diri, saya punya message very clear. This is a national agenda. Saya perlu memastikan perkara ini diambil oleh sesiapa pun. Saya tak kira walaupun saya tidak menang. Tetapi perkara ini perlu diangkat oleh kepimpinan negara. Dan pemuda haruslah memainkan peranan ini kerana ini berkait dengan masa hadapan kita. Okey, saya nak panjangkan juga yang di situ. I think such a big agenda, new monetary systems kan, untuk menggantikan agaknya mungkin yang usang, mungkin agaknya yang sudah tidak relevan, mungkin agaknya internationally barangkali tidak kata orang tidak compatible dengan financial, dengan monetary system yang sedang berpusing di dunia sekarang ini. Sudah tentulah Irwan tidak boleh seorang-seorang. Sudah tentulah Irwan tidak boleh hanya dua orang saja. Sudah tentulah Irwan memerlukan satu grup kumpulan dalam pemuda untuk membantu Irwan dalam menggerakkan sistem perubahan monetary system tadi. Sudah ada ke dalam pemuda UMNO sekarang ni? Adakah manusia-manusianya yang boleh berfikir, yang mempunyai capability, yang mempunyai capacity, yang mempunyai qualification, yang mempunyai experience untuk membantu Irwan bagi mencadangkan kepada pihak yang tertinggi dalam negara ini tentang perubahan monetary system yang disebutkan tadi? Pada hebat saya, sepanjang pertugasan saya sebagai wazir di Malaysia di bawah World Islamic Mint, agenda sistem kewangan ini melibatkan sejenak lapis masyarakat. Jadi bukan hanya pemuda di dalam UMNO tetapi juga rakyat jelata. Jadi saya telah ke seluruh negara sebenarnya membincangkan perkara tersebut. Dan apabila dihuraikan mengenai kebejatan isu ini, maka kita dapat nampak memang mereka agak prihatin. Dan oleh itu saya rasa kita boleh membawa lebih ramai orang untuk mendapatkan awareness mengenai perkara ini, tak kira sama ada di dalam UMNO ataupun di luar UMNO. Semestinya sekiranya saya dapat mengetuai pemuda UMNO, saya akan meningkatkan tahap awareness di kalangan ahli pemuda itu sendiri untuk membawa sama agenda ini ke hadapan. Okey, dalam pemuda UMNO, saya nak apa ni? Dalam pemuda UMNO yang saya nampaklah pemuda UMNO biasanya menghadapi ataupun memberikan pandangan dan pendapat yang lepas-lepas ni kepada isu-isu. Misalnya isu pengangguran. Misalnya isu siswa-siswi universiti yang dah keluar universiti tak dapat kerja. Misalnya yang baru ni pun kita ada job fair dan sebagainya yang diungguli, yang dibuat oleh pemuda UMNO. Misalnya isu mengenai hal-hal katakanlah tentang Palestin, Israel. Misalnya isu-isu mengenai tentang pembangkang, PKR, PAS dan sebagainya. Tapi saya belum nampak lagi. Dan hari ini, pagi ini saya nampak seorang calon anak muda 37 tahun yang baru 8 tahun dalam UMNO membawa satu agenda yang sangat besar itu. Takut
idea saudara Irwan tidak dapat dikongsi oleh Barisan Exco. Takut-takut idea Irwan itu tidak dapat dikongsi oleh target group. Target group maknanya pemuda-pemuda agaknya yang berumur 13 tahun, katakanlah pemuda sampailah umur 39 tahun itu tak dapat sambut agenda nasional yang nak dibawa oleh Iran. Irwan, minta maaf. Iran pula. Okey. Ada beberapa aspek yang disentuh oleh Datuk tadi. Yang pertamanya, di mana current affairs are concerned. Pekerjaan, isu politik tanah air, kepentingan pemuda. Ini adalah perkara-perkara yang saya rasa boleh dihandle oleh sesiapa yang berpengalaman, yang a good executor. Seperti Ketua Pemuda yang kita ada sekarang, YB Khairi. Itu saya tak ada masalah. Anyone yang ada kebolehan boleh melakukan perkara-perkara tersebut. Tetapi bagai seorang leader ataupun ketua, kita mesti melangkaui hanya tanggungjawab yang handle perkara-perkara yang everyday affair. Kita kena look into the future. Jadi ini yang saya membawa kepada para pemuda dengan harapan bahawa mereka dapat lihat masa hadapan mereka adalah di tangan mereka dan mereka perlu memilih, membuat pilihan seseorang yang boleh membawa mereka ke hadapan di dalam situasi yang lebih aman dan terjamin, insya-Allah. Irwan, sebelum kita berehat sebentar ni, saya nak soal satu perkara lagi. Tengok Irwan nampaknya confident. I think this is the first time that we meet, kan ya. Saya nampak alhamdulillah daripada atas ke bawah very composed, handsome orangnya, kan ya. Okay, are you? No, this is the question I'm posing to you. Are you physically? Are you emotionally? Are you spiritually really prepared for this kind of task of mengambil tugas Ketua Pemuda UMNO Malaysia? InsyaAllah, with the background yang saya ada, saya pernah berjawat jawatan yang taking care of orang bukan hanya di Malaysia tetapi di rantauan ini. Jadi pada saya, selagi tanggungjawab itu diberikan untuk digalas dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita boleh mengambil tugasan tersebut. Saya tak ada masalah dan saya bersedia untuk menghadapi dengan tanggungjawab tersebut. Okey, para penonton dan hadirin sekalian, untuk segmen ini kita berehat sebentar dan kita berjumpa lagi selepas ini. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. dan ayahlah yang mengasuhkan. Bertemu lagi para penonton yang hormati sekalian, bersama kita ialah saudara Irwan Ambak, calon Ketua Pemuda UMNO Malaysia
dalam pemilihan 2013 yang kita tampilkan dalam program Aura 13. Para penonton, saya nak meneruskan perbualan saya dengan Saudara Irwan. Irwan, apa pandangan Irwan? Saya nak tahu your conceptions of youth. Youth dari segi individuality, dari segi seorang youth, seorang pemuda. Youth dari segi perkumpulan grup pemuda. Youth dari segi kita melihat makro pemuda-pemuda Malaysia ini. Yang pertama, dari segi syakhsiah dan kepribadian. Apa komen you tentang pemuda di Malaysia? Untuk menjawab soalan Datuk yang begitu menarik sekali, kita kena lihat balik. Saya sebagai seorang Islam, apakah visi ataupun our future yang kita nampak? Ia adalah kembalinya kegemilangan umat Islam. Jadi sebagai seorang pemuda, saya sungguh berharapan bahawa saya termasuk di dalam golongan yang membawa ummah kembali kepada kegemilangan umat Islam itu. Dan bagaimanakah kita ingin mengecapi kegemilangan tersebut adalah kembali kepada syariah dan perkara-perkara yang harus dan patut kita lakukan sebagai umat Islam. Itu adalah secara amnya. Secara spesifiknya, sekiranya kita ingin menyentuh pasal bab intelektual atau capability of pemuda, saya acknowledge kita sebagai orang Melayu di Malaysia khasnya, terdapat pelbagai lapisan masyarakat. Ada yang profesional, ada yang bekerja sebagai petani, peladang, nelayan dan seumpamanya. Kita semua ada tanggungjawab yang kita harus lakukan. Yang penting kita lakukan tanggungjawab tersebut dengan amanah, dengan penuh rasa keikhlasan. Jadi insya-Allah kita akan dapat kerahmatan. Sebab itu moto saya lah sebagai calon ketua pemuda adalah pemuda berkat, masyarakat rahmat. Cantik. Ini saya betul-betul mengalu-alukan kita di IMR ini pun, kalau Irwan lihat I itu Islam, M itu Melayu, R itu institusi raja, as what being portrayed dalam perlembagaan negara kita. Itulah perjuangan kita. Dan saya rasa secocok perjuangan yang kita bawa di IMR TV ini dengan apa yang nak diperjuangkan oleh Irwan. Saya balik tadi kepada nak mengembalikan kegemilangan Islam, dan kita nak jadikan pemuda-pemuda UMNO ini pelonjak-pelonjak, pemikul-pemikul, pejuang-pejuang kepada mengembalikan pemuda kepada tahap kegemilangan Islam setidak-tidaknya 1,300 tahun, 1,400 tahun yang lalu. Berikutnya lah sampailah runtuhnya Empayar Osmaniyah di Turki, begitu. Apa yang saya nak sebutkan, kalau kita lihat misi yang ini, tak tahulah ini komen orang yang saya nak sampaikan kepada Irwan ni, tidak banyak tercermin dalam pergerakan pemuda UMNO daripada dulu sampai sekarang. Yang tercerminnya ialah pergerakan kepemuda UMNO nampaknya melayan sifat-sifat kepemudaan. Nampaknya dikatakan kepemudaannya berbentuk urban, berbentuk kebandaran, berbentuk aristokratik, berbentuk elitis, yang digambarkan sebagai kata orang kata pemimpin-pemimpinnya dengan sebahagiannya bawa Porsche, sebahagiannya bawa kereta-kereta mewah, sebahagiannya memegang jawatan-jawatan dalam rangkaian-rangkaian GLC dan sebagainya. Tetapi apa yang saya nak sebutkan, dikatakan mereka mempamerkan kemewahan yang ada itu. Yang itu saya rasa agaknya kalau misalnya Irwan terjadi menjadi ketua pemuda, macam mana kita nak letakkan golongan ini kepada satu rangkaian yang diidamkan oleh Irwan supaya mereka menjadi pejuang-pejuang, penyokong-penyokong kepada gerakan balik kepada kegemilangan Islam. Sebab itu apabila kita melihat kepada perjuangan politik, kita kena lihat balik pada niat kita. Niat kita sekiranya ikhlas untuk melaksanakan tanggungjawab dan amanah, maka kita boleh ketepikan isu-isu untuk mengaut harta, keuntungan peribadi dan seumpamanya yang
tidak disenangi oleh rakyat jelata lah, boleh dikatakan, dan bukan merupakan satu sifat yang sepatutnya hadir sebagai seorang Islam. In fact lah, saya boleh katakan Datuk ya, saya nak tanding ni pun saya tak suka kalau orang kata saya nak rebut jawatan. Kenapa? Pasal saya tak rebut jawatan. Saya hanya tawarkan satu agenda yang sekiranya dinampak oleh perwakilan khasnya sebagai manfaat kepada Parti UMNO, maka silakan. Pilihlah yang terbaiknya. Tetapi kalau tidak diterima, alhamdulillah. Mungkin bukan tugas saya untuk melaksanakannya. Tetapi oleh kerana tanggungjawab dan background saya terpanggil untuk menawarkan agenda tersebut dan terpulanglah pada perwakilan. Jadi kembali pada persoalan Datuk tadi, kita harus revise balik kita punya niat secara ikhlas. Kita kena tolak tepi this vicious cycle merebut jawatan untuk kepentingan duniawi. Itu kita harus tolak. Baik. Sekarang ni saya buka dalam Facebook hari ni, pagi-pagi tadi saya bangun tidur, pagi tadi pukul 5.30 saya dah bangun tidur, saya buka dalam Facebook. Saya lihat ada satu perhimpunan pemuda sekarang ini. Bukan dalam UMNO. Satu gerakan yang lain berhimpun, ribuan mereka sedang mendengar pukul 3 pagi mereka bangun bersembahyang dan mendengar satu kuliah yang diberi dan mengulas mengenai ayat surah Al-Munafiqun. Tak salah saya. Dan saya nampak gambarannya itu, ribuan pemuda-pemuda itu sedang ditarbiyah. Jadi saya tak nampak benda ni pernah berlaku dalam pemuda UMNO. Macam mana kita nak menyaingi orang-orang kekuatan orang-orang ini dibandingkan dengan pemuda UMNO yang kita tengok, minta maaf lah, dengan K-popnya dan sebagainya. InsyaAllah Datuk. Saya sebenarnya no stranger kepada aktiviti-aktiviti keagamaan seperti berikut. Dulu saya pernah berdamping dengan jemaah-jemaah yang suka melakukan aktiviti keagamaan seperti tersebut. Dan saya rasa itu satu keberkatan yang patut dilebihkan di dalam pemuda UMNO itu sendiri. Tetapi sekiranya kita mahu perkara tersebut menjadi realiti, ia perlu diketuai oleh ketuanya. Jadi sekiranya insya-Allah, sekiranya saya terpilih, maka insya-Allah saya akan cuba melebihkan usaha ke arah aktiviti-aktiviti yang bukan sahaja melibatkan isu keduniaan tetapi juga rohani. Ya. Maaflah, ini ada kaitan dengan diri saya ya. Semalam salah satu akhbar memaparkan saya, besar gambarnya, bahkan dia punya naib Presiden UMNO tu, 2 orang tu di bawah, saya di atas gambar besar, yang tagline-nya menyebutkan Dr. Hassan lebih kurang mencadangkan supaya institusi agama seperti dewan katakanlah Dewan Ulama ditubuhkan dalam UMNO dan diletakkan di paras yang tertinggi dalam kepimpinan UMNO begitu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya dapat menjadi pembimbing berterusan supaya orang Melayu, orang Islam dalam UMNO ini 3.6 juta itu bisa sentiasanya dibimbing, dipandu oleh orang yang namanya ulama, orang yang memang sudah terbukti kebolehan, kemampuan mereka untuk memandu insan-insan yang sedemikian ini. Apa pandangan Irwan tentang cadangan? Minta maaf, ini pasal saya ni, saya pun tak sedap nak mengumpulkan soalan berkaitan dengan saya. Tapi saya nak tanya, apa pandangan Irwan tentang cadangan untuk menubuhkan satu sayap lagi? Mungkin sayap itu lebih tinggi daripada sayap pemuda, sayap wanita dan sayap puteri untuk menjadi pembimbing, untuk menjadi kata orang yang menunjukkan jalan. Waktu terang dia menunjukkan, waktu gelap apa lagi dia menunjukkan jalan yang terbaik, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Pada saya memang ruang untuk mewujudkan satu platform bagi ahli ataupun penasihat dari segi agama adalah satu rancangan yang sangat baik. Tetapi pada saya, kesatuan ummah itu mengatasi perbezaan politik. Jadi sekiranya platform keagamaan ini walaupun ianya berada di bawah UMNO, ia tidak haruslah melahirkan perpecahan di antara ummah. Sebaliknya ia perlu menyatukan ummah.
tak kiralah platform politik mana. Jadi cadangan itu memang terbaik, tetapi kita mesti melebihi daripada objektif politik semata-mata, tetapi lebih kepada objektif menyatukan ummah untuk zaman kegemilangan kita. Okey. Saya Irwan nak pergi pula kepada gagasan yang lebih besar lagi daripada apa yang kita bincangkan ni di sekitar pemuda saja kan saya nak cerita UMNO sendiri ya. Tun Dr. Mahathir dalam blog dia Cedek banyak kali ulang dan diulang pula di luar daripada blog ni pun diulang juga tentang perlunya meremajakan UMNO. Bukan saja meremajakan dari segi umur, tapi meremajakan dari segi pemikiran, meremajakan dari segi contoh tauladan, meremajakan dari segi involvement dalam pembinaan kemajuan negara, meremajakan dalam memberikan wisdom kepada UMNO itu. Apa ulasan Irwan ya tentang cadangan yang sedemikian itu? Saya rasa cadangan sedemikian bertitik tolak daripada keperluan untuk inject fresh ideas into the party. Kita tak boleh stagnan, kerana sekiranya UMNO itu stagnan dan hanya dipunyai oleh golongan yang tidak boleh memperbaharui ataupun mentransformasikan parti, maka ia akan menjadi tidak relevan. Jadi betul seperti kata Datuk, peremajaan parti ini bukanlah hanya untuk memberikan laluan kepada orang-orang muda, tetapi adalah untuk memberi peluang kepada idea-idea baru supaya dapat membuat parti itu lebih relevan kepada rakyat. Dan sekiranya parti itu relevan kepada rakyat dengan pelaksanaan yang tidak menyalahi apa-apa aspek, maka tak ada sebab rakyat akan menolak UMNO. Okey. Mungkin yang akhir dalam apa ni pusingan yang akhir ini, Irwan tadi ulang-ulang balik 37 tahun, 8 tahun dalam UMNO, bergiat dalam cawangan, ketua pemuda cawangan, dan sudah tentulah lingkungannya, lingkungan cawangan, lingkungan bahagian. Sementara lawannya pula lingkungannya nasional. TV-nya mendekati dia, radionya mendekati dia, akhbar-akhbar arus perdana mendekati dia, program-program besar mendekati dia dan sebagainya. Macam mana yang persaingan ini? Adakah persaingan ini level playing fields ataupun tidak level playing fields dalam konteks ini? Walaupun terdapat keluh kesahan daripada beberapa calon dari segi isu exposure ni, tetapi pendapat saya, sekiranya para perwakilan di dalam tata cara pemilihan yang baru ini lebih matang dalam cuba mencari maklumat mengenai calon-calon yang ditampilkan ke hadapan, maka sekarang di zaman teknologi sekarang ni, mereka mudah nak buka laman web, laman sosial media untuk dapatkan maklumat yang relevan. Kalau kita tengok rakyat jelata pun di PRU13 yang dahulu lebih kepada social media daripada bergantung kepada conventional media. Jadi pada saya, kematangan perwakilan adalah key dalam faktor membolehkan calon tersebut ke hadapan. Tak kira sama ada calon itu established dengan exposure di mainstream media ataupun calon itu baru, kerana platform social media levels the playing field. Jadi saya rasa tak ada masalah lah dari segi itu. Akhirnya Irwan sebagai mengakhirkan kepada perbualan kita ini, mungkin dengan menghadap kamera itu mewakili hampir 70,000 daripada pemilih-pemilih yang akan memilih Irwan, dan juga untuk disaksikan oleh 3.6 juta ahli-ahli UMNO dan seluruh penonton-penonton yang biasa bersama dengan IMR TV ini, apa agaknya sedikit pesanan-pesanan kepada mereka yang sedang menonton siaran ini? Sila Irwan. Saya ingin merumuskan bahawa gunalah para perwakilan, gunalah peluang pemilihan baru ini untuk membuat pilihan yang terbaik demi masa hadapan agama, parti dan negara, supaya kita dapat membuat satu decision yang tepat dan bukan hanya ikut
suka-suka cara pemilihan yang terdahulu. Ini adalah satu peluang yang terbaik bagi para perwakilan untuk membuat pemilihan yang tepat, maka gunalah peluang ini, insya-Allah. Baik para penonton, Saudara Irwan, kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Irwan yang datang ke studio, tuan-tuan dan puan. Inilah dia salah seorang daripada 5 orang calon yang akan bersama-sama merebut, walaupun perkataan itu tak disukai oleh Irwan, tapi saya nak sebut juga, merebut jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia dalam pemilihan UMNO 2013. Jadi bagi pihak IMR TV dan bagi pihak mereka yang mengendalikan program Aura 13 ini, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada penonton. Jangan lupa terus menerus hingga 19 hari bulan nanti kita akan bersiaran, dan selepas itu pun Aura terus akan bersiaran, Telagah terus akan bersiaran bersama-sama dengan IMR. Sekali lagi, aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.